Hai, Assalamualaikum. Saya Ainurin Jasrina binti Ahmad Zasruddin. Saya akan menerangkan misi dalam infografik kami. Pertama, menitik berat nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak. Sebagai seorang guru, ia sudah pun menjadi tanggungjawab kita untuk mendidik dan memupuk nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak. Yang kedua, menekankan pembelajaran melalui deria untuk melahirkan sistem pembelajaran yang kondusif dan sistematik. Bagi saya di Taska, guru membuat aktiviti menggunakan 5 deria. Deria rasa, bau, melihat, mendengar dan menyentuh. Yang ketiga, memperkukuhkan aspek sosial, rohani, peribadi, fizikal dan intelek seorang kanak-kanak. Di Taska, guru juga perlu memperkukuhkan aspek ini untuk kanak-kanak supaya kanak-kanak berkembang dengan secara seimbang. Yang keempat, mendukung sistem pembelajaran melalui deria untuk melahirkan mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidila Izzafrika binti Syed Jumaat. Untuk visi ada 2. Yang pertama, dapat mendedahkan kanak-kanak untuk belajar pengawalan kendiri, perbendaharaan kata yang tinggi dan proses pembelajaran yang menarik, di mana ianya memberi manfaat kepada kanak-kanak seperti kebolehan berkomunikasi, keupayaan untuk memahami dan sebagainya, serta proses pembelajaran akan menjadikan kanak-kanak lebih seronok, gembira dan mudah belajar untuk meningkatkan perkembangan mereka dengan lebih pantas dan mudah. Yang kedua, memperkasakan perkembangan dalam sistem pembelajaran untuk mewujudkan sesuatu keseimbangan dalam diri kanak-kanak bagi meningkatkan kemahiran kanak-kanak dalam apa jua cabaran yang dilalui bermula dari umur 2 hingga 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Azhari bin Yahya. Hari ini saya akan membentangkan matlamat teknik sumasaran, teknik bermain dan juga teknik demonstrasi. Pertama, matlamat. Matlamat bertujuan untuk mengembangkan potensi kanak-kanak dari umur 2 tahun hingga 4 tahun. Pendidikan di Taska dapat mengembangkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh dan seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Matlamat pendidikan Maria Montessori ini bertujuan untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut seperti penumpuan dan kemahiran membuat, pemerhatian, kebiasaan dari segi kreatif, pengalaman dalam memahami sains sosial, pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah, koordinasi kesedaran dari segi susunan dan urutan dan kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sadatul Sofia binti Ismailil daripada kohort 33. Antara objektifnya ialah yang pertama, membantu kanak-kanak menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui pelbagai deria mereka seperti penglihatan, pendengaran, pergerakan dan sentuhan. Objektif yang kedua, merancang sesuatu aktiviti yang sesuai dijalankan mengikut model Maria Montessori. Antara aktivitinya ialah membutang baju, mengikat tali kasut dan menyiram bunga. Objektif yang ketiga adalah dapat meningkatkan kemahiran sosial dalam diri kanak-kanak, terutamanya apabila mereka melakukan aktiviti secara berkumpulan. Selain itu, dapat menjadikan kanak-kanak lebih berdikari dan dapat membantu perkembangan minda kanak-kanak melalui pembelajaran dari persekitaran. Pelaksanaan kurikulum.
Yang pertama, pendekatan main sambil belajar. Apa yang kita tahu, bermain atau permainan adalah fitrah kanak-kanak. Oleh kerana aktiviti bermain adalah sebahagian daripada dunia kanak-kanak, jadi proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan jika kurikulum pendidikan kanak-kanak berasaskan aktiviti bermain. Melalui aktiviti bermain, kanak-kanak akan mudah belajar dan lebih cepat memahami isu-isu yang berlaku di sekeliling mereka dengan perasaan yang gembira dan bermakna bagi mereka. Aktiviti bermain merangkumi fungsi otak bagi memupuk perkembangan kognitif, sosial, emosi dan fizikal kanak-kanak. Contoh main sambil belajar adalah teka-teki, pantun, roda impian, kotak beracun, mencantumkan suku kata menggunakan kad manilakat dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan bertema diguna pakai untuk memenuhi keperluan pendidikan asas perkembangan kanak-kanak. Tema bukan sahaja tajuk atau subjek, tetapi tema meneroka pengalaman manusia dari segi pandangan atau perspektif. Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun di sekitar konsep atau tema. Contoh pendekatan bertema, minggu ini guru mengikut pengajaran tema bunga. Hari Isnin guru mengajar bahasa Melayu. Mesti guru itu mengaitkan dengan tema yang diberikan. Seperti guru meminta murid-murid menyebut jenis-jenis nama bunga yang ada di biasa. Esok guru mengajar subjek matematik, guru mesti mengaitkan juga dengan tema bunga. Seperti meminta murid-murid mengira kelopak bunga yang ada di Malaysia. Yang ketiga, pendekatan ICT. Ada 3, iaitu pendekatan lebih menarik. Dengan adanya penggunaan ICT dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, ianya akan lebih aktif, berkesan dan menarik. Sebagai contoh, PowerPoint, Flash, video, visual dan sebagainya dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat meringankan tugas guru. Melalui penggunaan ICT, ianya akan memudahkan tugas guru. Sebagai contoh, dengan menggunakan projektor, guru tidak perlu lagi menggunakan papan putih, papan hitam atau menulis buku, kertas dalam sesi pembelajaran. Yang ketiga, bahan pembelajaran atau maklumat, di mana penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran secara terancang dan bersesuaian dapat membantu dalam pencarian maklumat dan ilmu pengetahuan terhadap seseorang kanak-kanak. Teknik sumbansaran. Teknik sumbansaran adalah untuk menggalakkan murid menggunakan imajinasi sepenuhnya mereka secara kreatif. Objektif keseluruhan bertujuan untuk mencari idel-idel baharu serta kombinasi idel. Murid digalakkan memberi sumbangan idel terhadap sesuatu kemahiran yang diajar guru dalam bentuk jawapan. Sumbansaran merupakan aktiviti pembincangan iaitu ahli dalam kumpulan mengemukakan seberapa banyak idea dan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Melalui kaedah sumbansaran ini, terdapat beberapa kelebihan iaitu semua pelajar bebas mengeluarkan idea masing-masing. Banyak idea dapat dihasilkan oleh individu secara berasingan. Seterusnya, teknik bermain. Bermain ataupun permainan adalah fitrah bagi seseorang kanak-kanak. Oleh kerana aktiviti bermain adalah sebahagian daripada dunia kanak-kanak, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan jika kurikulum pendidikan kanak-kanak adalah berasaskan sepenuhnya kepada aktiviti bermain. Pakar dalam bidang perkembangan kanak-kanak percaya aktiviti bermain merangsang fungsi otak yang dapat memupuk perkembangan kognitif. Transformasi kurikulum pendidikan prasekolah melalui pelaksanaan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK 2010 menekankan kemahiran bahasa.
Akhir sekali, teknik demonstrasi. Terdapat kebaikan apabila menggunakan kaedah mengajar demonstrasi. Gambaran yang diberikan adalah jelas oleh guru dan lebih terperinci kepada pelajar. Kaedah demonstrasi ini dapat menarik perhatian pelajar supaya tidak bosan. Pembelajaran yang menggunakan kaedah demonstrasi yang melibatkan anggota badan akan lebih fokus, kesannya yang lebih baik kepada sesi pembelajaran. Sekian, terima kasih. Kaedah penilaian mempunyai 5, rekod anekdot, rekod berterusan, rekod peristiwa, senarai semak dan soal sidik. Saya akan terangkan rekod anekdot. Rekod anekdot ialah penulisan yang ringkas, tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang berlaku terhadap kanak-kanak. Kegunaan rekod anekdot ini ialah merekod tingkah laku kanak-kanak bagi tujuan perancangan aktiviti individu. Rekod berterusan pula, maksud rekod berterusan ialah catatan dalam bentuk cerita yang dibuat oleh individu atau sekumpulan kanak-kanak semasa berlakunya sesuatu peristiwa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap perkataan yang dikatakan oleh kanak-kanak akan dicatat sepanjang tempoh pemerhatian. Tempoh pemerhatian ini diambil masa dalam 5 minit hingga ke 10 minit. Untuk rekod peristiwa ialah catatan tingkah laku yang ingin dinilai. Dalam proses merekod dan pemerhatian, guru perlu menunggu kanak-kanak menunjuk tingkah laku mereka. Guru juga boleh memilih tingkah laku sebagai pemboleh ubah untuk diperhatikan semasa membuat pemerhatian. Maklumat boleh ditulis secara naratif atau menggunakan koding iaitu senarai semak. Untuk tingkah laku yang tidak fokus tidak perlu dicatat melalui senarai semak, manakala yang menggunakan penulisan naratif perlu dicatat kesemua tingkah laku kanak-kanak. Portfolio adalah satu himpunan bukti ataupun keterangan yang terkumpul berkenaan dengan perkembangan atau kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan. Tujuan portfolio untuk menyimpan rekod tentang pengalaman, usaha, kemajuan dan kejayaan yang diperolehi oleh murid secara individu atau kumpulan. Portfolio boleh dijadikan asas untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya mengikut tahap murid tersebut. Portfolio hendaklah dikongsi bersama ibu bapa untuk memaklumkan tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka. Senarai semak ialah alat pentaksiran yang mengandungi senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan kanak-kanak dari segi kemahiran fizikal, kognitif, bahasa dan sosial. Senarai item yang disediakan adalah untuk menguji pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan serta tingkah laku kanak-kanak. Soal selidik merupakan satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan. Ia merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian. Bidang perniagaan dan bidang pendidikan merupakan dua bidang yang kerap menggunakan orang soal selidik ini. Nama saya Muhammad Nazrul Akmal bin Muhammad Jawadi. Saya akan menerangkan tentang kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum ada 4 iaitu kreativiti dan estetika, matematik, sains dan fizikal. Pertama iaitu kreativiti dan estetika. Kreativiti dan estetika terdiri pada muzik dan seni visual. Pertama iaitu muzik. Muzik dan gerakan di taskah merupakan asas kepada pendidikan muzik yang boleh dikembangkan melalui pelbagai aktiviti kreatif, menyeronokkan dan menghiburkan kanak-kanak.
Kanak-kanak diberi peluang untuk menunjukkan bakat dan minat dalam mereka melalui dunia muzik pada perkembangan masing-masing. Kedua, iaitu seni visual. Seni visual ditaskar menegakkan penghasilan karya kreatif dan menghargai hasil seni berasaskan 4 bidang, iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Kesepadan bidang ini akan memberi peluang pada kanak-kanak untuk memupuk minat, memperkembangkan kepribadian, memberi kesedaran dan kepekaan kepada nilai kesenian. Selain itu, murid juga harus diberi peluang untuk berkongsi idea, pandangan dan perasaan mereka tentang seni dan muzik untuk membolehkan mereka menghargai seni. Yang kedua, iaitu matematik. Membukakan pengalaman seperti pelan nombor, konsep nombor, operasi nombor, nilai wang, konsep masa dan waktu, serta bentuk dan ruang kepada murid prasekolah. Konsep pelan nombor dalam pendidikan prasekolah terbagi kepada beberapa bahagian, iaitu pertama, padanan satu dengan satu adalah hubungan berkaitan antara objek yang sama atau berbeza. Contoh, padanan satu dengan satu adalah seperti berikut, iaitu memadan benda yang berpasangan yang sama seperti kasut, memadan benda yang berpasangan tapi tidak sama seperti sudu dan grafo, dan memadan bilangan objek dengan simbol nombor. Kedua, iaitu perbandingan, ialah proses mengaitkan dua benda menggunakan ciri tertentu sebagai asas perbandingan. Contoh perbandingan ialah ukuran, panjang pendek, saiz besar atau kecil, berat dan ringan, dan bilangan banyak atau kurang. Ketekalan merupakan satu aspek yang boleh dikaitkan dengan jisim, isi padu dan keluasan. Tujuan konsep ketekalan diperkenalkan adalah untuk memastikan murid-murid memahami ketekalan jisim dan isi padu walaupun diletakkan, disusun atau diatur di tempat atau keadaan yang berbeza. Lepas itu ialah sains. Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kreatif, analitis dan sistematik. Kemahiran proses sains yang dikenal pasti untuk dikembangkan adalah memerhati, mengelas, mengukur dan berkomunikasi. Contoh memerhati ialah menggunakan indera penglihatan, pendengaran, sentuhan rasa atau bau untuk mengupas maklumat tentang objek dan fenomena. Kedua ialah mengelaskan, ialah membuat pemerhatian untuk mengasingkan dan mengumpul objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Seterusnya ialah mengukur, ialah membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan unit bukan piawai. Unit bukan piawai ialah sebagai ukuran yang digunakan sebagai unit rujukan, contohnya bahagian badan seperti tapak kaki, depa dan genggam. Kedua ialah objek seperti pen, klip kertas, lidi, sudu dan cawan. Dan itu ialah berkomunikasi, ialah menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model. Seterusnya ialah fizikal. Perkembangan fizikal meliputi kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar, kemahiran manipulatif dan pergerakan bertema yang merupakan asas kepada pelbagai pergerakan kompleks yang diperlukan dalam kehidupan. Perkembangan fizikal sangat penting terhadap kecergasan minda, ketangkasan, koordinasi dan kesihatan murid. Selepas mengikuti aktiviti pembelajaran yang berteraskan perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan, murid boleh melakukan pelbagai pergerakan motor halus dan motor kasar, melakukan pergerakan dengan imbangan dan kawalan, dan melakukan pelbagai kemahiran manipulasi. Sekian, terima kasih.